Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang mengikuti live saya pada malam ini. Saya harap anda semua berada dengan saya dengan keadaan yang sihat sejahtera dan happy selalu. Jadi pada malam ini saya akan membincangkan tentang perbincangan. Maksudnya pada malam ini saya akan kongsikan beberapa tips bagaimana kita hendak menjadikan perbincangan yang kita tulis ataupun bahagian discussion yang kita tulis di dalam thesis ataupun research paper kita supaya menjadi discussion yang presentable dan efektif. Okay? Kebanyakan daripada kita akan menulis discussion apabila kita bercakap tentang menulis thesis ataupun menulis journal article. Ini kerana setiap kali kita ada data, setiap kali kita ada research questions, setiap kali kita ada research objectives yang akan kita kaji, kita mesti ada jawapan kepada semua tu. Jadi, kita ada results, kemudian bila dah ada results, kita present dalam bentuk table, figures, dan seterusnya kita akan buat satu discussion berkenaan dengan tables, figures dan juga data apa semua yang kita ada ya. Jadi secara umumnya apabila kita menulis thesis ataupun kita menulis artikel jurnal, kita sebenarnya dalam sesuatu posisi yang mempertahankan mempertahankan data yang kita ada. Maksudnya kita nak bercerita kepada pembaca kita tentang apa yang kita kaji, apa results yang kita dapat dan apa implikasi, apa kepentingan result yang kita dapat daripada kajian kita. Okey. Jadi bahagian discussion ni adalah satu bahagian yang sangat-sangat penting yang perlu ditulis dan perlu dipelajari oleh semua yang membuat kajian lah ya. Jadi kebiasaannya di bahagian results kita akan letakkan data ataupun dapatan kita yang signifikan, yang penting, biasanya dalam keadaan yang kita dah proses data kita panggil ya, analyzed the data. Apabila kita dah dapat data kita yang dah dianalisis tersebut, kita akan buat sedikit interpretasi kepada result tu dan kemudian kita akan ikuti dengan discussion. Jadi discussion ni adalah satu tempat untuk kita menghuraikan results yang kita dapat ya. Kita gunakan bahagian discussion ni untuk menjelaskan kepada pembaca kita sama ada results yang kita dapat ataupun hasil daripada kajian kita adalah signifikan ataupun tidak, adalah penting ataupun tidak. Jadi kita berhujah menggunakan fakta yang ada. Fakta pertama datang daripada dapatan ataupun results yang kita ada, daripada data yang kita ada. Fakta kedua ialah daripada pelbagai bacaan lepas ataupun kajian kepustakaan, past literature, past studies yang kita jadikan bahan untuk kita membincangkan results yang kita ada ya. Jadi pada malam ini saya akan kongsikan 4 kaedah untuk kita menulis discussion. Kebiasaannya kalau ada results akan ada discussion. Cuma bezanya di dalam penulisan research article kebiasaannya lebih pendek berbanding dengan dalam thesis. Sekiranya dalam thesis kita memang kena tulis sedikit panjang kerana thesis ni adalah satu bahan bacaan yang menunjukkan ataupun satu penulisan yang menunjukkan kefahaman kita tentang sesuatu topik. Adakah kefahaman tersebut secara mendalam ataupun hanya pada surface sahaja ya. Apabila kita dah ada results yang kita dah proses dan kita dah jadikan dia sebagai satu gambar rajah ataupun satu jadual, tentulah perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena terangkan berkenaan dengan tables ataupun figures tersebut. Kebiasaannya apa yang kita terangkan tu adalah berdasarkan apa yang kita boleh nampak daripada table tersebut ataupun figure tersebut secara
jelas ya, secara direct kita boleh nampak. Kemudian kita akan terangkan general trends yang kita boleh boleh tafsirkan daripada table tersebut, dan kalau ada sebarang analisis statistik kita kena nyatakan. Okay, jadi ini adalah langkah yang pertama. Apa dia yang kita buat dalam langkah pertama? Kita kena jelaskan ataupun explain table dan figure yang kita ada. Okay, so dalam explanation tu biasanya kita kena highlight important findings yang boleh dilihat daripada tables atau figure tersebut. Kedua, kita kena jelaskan sebarang trend yang dapat dilihat. Dan ketiga, jika ada sebarang analisis statistik, kita kena nyatakan di dalam perenggan tersebut. Okay? Yang ni langkah pertama. Langkah kedua, kita kena membuat insightful interpretation terhadap result kita. Apakah maksud insightful interpretation? Ini adalah bermaksud penjelasan yang lebih mendalam, pentafsiran yang lebih mendalam terhadap results yang kita ada. Okay? Kebiasaannya apabila kita menulis journal articles, tak kisahlah journal articles ke conference articles yang kita panggil research papers kan, kebiasaannya kita sebenarnya apabila kita menulis ni, kita hendak hantar ke satu tempat di mana rakan-rakan kita, rakan-rakan penyelidikan kita di seluruh dunia dalam bidang yang sama akan turut sama membincangkan isu-isu yang berkaitan. Jadi, apabila kita masuk ke dalam kumpulan tersebut, kita hendak bercerita sesuatu yang mereka juga ingin dengar ya. Itu kita panggil joining the conversation. Maksudnya apabila kita bercerita tentang data kita, results kita, ia hendaklah diceritakan ataupun dijelaskan dalam konteks previous studies. Maksudnya apa yang telah ditulis dan diterbitkan dalam artikel-artikel yang lepas, dalam kajian-kajian yang lepas. Ini menunjukkan bahawa kita bukan buat research yang syok sendiri ya. Maksudnya kita juga mengambil kira dan membuat perbandingan hasil daripada kajian kita dan membandingkannya dengan kajian-kajian orang lain. Itu yang kita panggil joining the conversation. Itu yang pertama kita kena buat. Macam mana kita nak buat? Kita kena hendaklah banyak membaca artikel yang terkini, artikel yang asas, ya, artikel asas satu, artikel terkini satu, untuk bukan satu artikel tapi satu jenis, ya. Ada dua jenis artikel yang kita kena baca ya. Artikel asas ni biasanya dia ada banyak teori, dia ada banyak fundamental konsep yang berkaitan, dan artikel terkini ialah kajian-kajian yang terkini yang dilakukan dalam bidang ataupun dalam tajuk yang kita hendak bincangkan tersebut. Okey, jadi ini adalah langkah pertama dalam insightful interpretation. Kemudian, of course, apabila kita telah membaca kajian-kajian lain, kita hendaklah membincangkan bagaimana data kita berkaitan dengan kajian-kajian lain, ya. Jadi di sini kita akan bagi tahulah sama ada data kita trend dia sama atau tidak dengan kajian lepas. Adakah dia berbeza? Kalau dia berbeza, kita kenalah jelaskan apa agaknya. Kita kena discuss kenapa berlaku begitu. Apakah teori-teori yang menyokong kelainan ataupun kesamaan results yang kita ada dengan kajian-kajian yang lepas ya. Di sini kita kena buat citation. Citation ialah kita kena quote kajian-kajian lepas dan menjadikannya satu bentuk perbincangan dalam results and discussion kita ya. Jadi seterusnya apabila kita telah mengaitkan kajian kita dengan kajian-kajian yang lepas dan teori, kita kenalah buat citation tadi kan, kemudian kita kena bincangkanlah adakah kajian kita ni mengesahkan kajian-kajian lepas ataupun memberitahu bahawa kajian lepas tu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari segi dapatannya, ataupun ada satu yang tak kena dengan dapatan yang lepas ya.
Jadi dia ada dua, sama ada kita punya dapatan ataupun results kita selari dengan yang lepas, dengan kajian-kajian lepas ataupun berbeza. Kalau berbeza, kita kena terangkan dengan jelas apakah yang berbeza dan apakah faktor-faktor ataupun teori-teori yang boleh menjelaskan kenapa results kita berbeza daripada kajian-kajian lepas ya. Kemudian yang langkah ketiga, langkah pertama tadi kita kena explain figure or our table, explain tables and figures. Langkah kedua ialah insightful interpretation, seperti yang saya baru beritahu tadi, itu kita join the intellectual conversation of other researchers. Kita kena cite other people's work supaya kita dapat dapat mengaitkan hasil kajian kita dengan orang lain, dan kemudian kita kukuhkan perbincangan kita dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan. Okay? Jadi sekarang saya nak tunjukkan langkah yang ketiga, iaitu generalization and exception. Kebiasaannya apabila kita menulis bahagian discussion, kita tidak memulakannya dengan sesuatu yang kompleks, kemudian ditulis sehingga akhirnya menjadi lebih simple. Kebiasaannya susunan ataupun sequence of discussion adalah daripada sesuatu yang lebih simple kepada sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang lebih spesifik kepada sesuatu yang lebih general. Jadi kesimpulannya, apabila kita susun discussion tu, ia juga melambangkan bagaimana kita nak susun results kita. Kebiasaannya ia adalah dalam susunan daripada simple sehingga semakin kompleks. Okey? Bukan daripada kompleks hingga semakin simple. Okey? Jadi dalam langkah yang ketiga ini, kita kena buat generalization ataupun exception. Okey, generalization ni sekiranya kajian kita ada mempunyai persamaan dengan kajian-kajian lepas, ataupun hasil daripada kajian kita tu, data yang kita kumpulkan, hasil daripada analisis data kita sendiri, kita terdapat satu trend yang umum dalam kajian yang kita buat. Jadi itu yang kita boleh buat dalam peringkat ketiga, generalization and exception. Exception ni kita buat sekiranya terdapat sebahagian daripada data kita yang luar daripada kebiasaan ataupun sesuatu yang di luar jangkaan kita. Kebiasaannya apabila kita buat sesuatu research, kita dah ada hipotesis, kita dah ada research question kan. Dalam hipotesis tu kita dah ada andaian-andaian kita sendiri, tapi sekiranya kita mendapat result ataupun data yang menunjukkan sesuatu yang di luar jangkaan kita, perkara tersebut hendaklah kita jelaskan, ya. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Carilah apa-apa bahan-bahan yang boleh, bahan literature yang lepas ataupun kajian-kajian yang lepas yang boleh membantu kita membuat perbincangan untuk sebarang data yang kita ada, sebarang results yang kita ada. Kebiasaannya generalization dengan exception ni kita buat sekiranya data kita cukup besar. Tapi kalau kita buat kajian dengan data yang kecil, data yang sedikit, kebiasaannya kita memerlukan lebih banyak data untuk kita membuat generalization ataupun exception, ya. Sebab kita tak boleh buat sesuatu kesimpulan berdasarkan data yang sedikit. Dengan itu, sama ada kita mempunyai data kita sendiri yang besar, jumlah sampelnya, ataupun kita mengaitkannya dengan kajian-kajian lepas yang relevan supaya kita dapat buat satu kesimpulan ataupun yang kita panggil sebentar tadi sebagai generalization and exception, ya. Kemudian of course kita kena buat referencing, kita kena cite evidences yang boleh menyokong bukti dan juga kajian-kajian lepas dan juga teori yang boleh menyokong apa yang kita kata. Kemudian untuk setiap table atau figure wajib ada langkah yang keempat ni, iaitu kita kena ada concluding paragraph ataupun concluding section. Sebagai contoh, kalau kita menulis sesebuah tesis, mungkin kita ada 40 atau 50 gambar rajah ataupun jadual yang kita hendak huraikan, hendak kita bincangkan. Di setiap perbincangan tersebut, di akhirnya sebelum kita
pindah kepada perbincangan lain, hendaklah kita catatkan apakah kesimpulan daripada perbincangan kita yang satu ini sebelum kita move kepada section yang lain. Sebagai contoh, kita dah ada table 1 dan kita dah ada tadi langkah pertama kita explain table 1, kemudian kita buat insightful interpretation of table 1, kemudian kita buat generalization and exception sekiranya kita ada cukup sampel, dan seterusnya yang terakhir kita kena buat concluding remarks ataupun concluding statement ataupun concluding paragraph untuk kita memberitahu pembaca kita apakah significance of our results, apakah kepentingan results yang kita telah bincangkan tadi, apakah implikasi results tersebut terhadap apa-apa polisi yang sedia ada ke, ataupun apa-apa jenis teori yang sedia ada ke, kena dijelaskan di dalam satu bahagian yang khusus. Of course penjelasannya tak perlu terlalu panjang kerana dah di hujung perbincangan jadi dia adalah untuk kita recap balik apa yang kita beritahu dalam step 1 sehingga 3 tadi, step 1 to 3, dan kita jelaskan kepada pembaca sekali lagi apakah kepentingan results yang kita beritahu tadi Jadi kesimpulannya sebenarnya apabila kita menulis discussion ni, kebanyakan kita akan stuck sebab kita takut nak tulis discussion Kebanyakan kita apabila kita stuck tulis thesis, yang lamanya kita paling lama stuck di bahagian results and discussion. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan ialah apabila kita dah dapat data kita cepat-cepat proses Apabila kita dah dapat data kita cepat-cepat proses, tukarkan dia daripada raw data yang mentah kepada satu data yang boleh dilihat dengan jelas oleh pembaca kita. Sebagai contoh tadilah kita convert dia ke bentuk table or figures yang boleh menjadikan data kita lebih jelas itu kita panggil sebagai data visualization. Cepat-cepat kita convert. Kemudian tampal satu persatu dalam bahagian results and discussion kita. Selepas itu kita gunakan step 1 hingga 4 tadi untuk setiap table and figure. Just ulang untuk setiap table and figure. Perkara pertama, siapkan semua data, proses, tukar jadi table and figure. Step kedua, kita buat tadi langkah 1, 2, 3, 4. Langkah 1, explain table and figure. Langkah 2, insightful interpretation. Langkah ketiga, generalization and exception. Langkah keempat, concluding statement ataupun concluding paragraph. So kita ulang untuk semua table and figures yang kita ada. Jadi satu lagi tips yang saya nak kongsikan apabila kita stuck dalam menulis bahagian results and discussion ialah kita kena tulis terus. Apabila kita dalam tugasan menulis, kerja kita hanya tulis. Sepatutnya kita hanya tulis. Kita tak boleh dwell in the illusion yang kita nak perfection dalam penulisan kita. Tidak ada perkara yang perfect sebab semua orang apabila dia buat sarjana, apabila katakan dia buat tesis sarjana, itulah kali pertama dia buat tesis sarjana. Apabila buat tesis PhD, itulah kali pertama buat tesis PhD. Kita buat apa-apa pun kali pertama, belum pernah kita buat yang perfect kan? Jadi apa yang kita boleh buat ialah waktu tulis cepat. Tulis dengan cepat. Kalau katakan kita rasa yang ni perlu data untuk sokong lagi kan, kita just tulis dalam kurungan. Tulis je, kalau nak tulis dalam BM pun boleh. Walaupun tesis kita dalam BI kan, kita cakap, oh ini ada data yang kurang lagi. Ada data A diperlukan untuk menyokong ni, literature B diperlukan untuk menyokong ni. Walaupun kita tak tahu apa literature B tu, kita tak sempat cari lagi. Jangan cari waktu tu. Okay, waktu tulis tu just tulis sahaja. Okay, yang catatan kita tu kita boleh buat dalam kotak comment box ataupun kita boleh tulis je dalam teks kita tu, dalam paragraf tu, tapi kita highlightkan dengan warna tertentu. Yang penting target kita kena habiskan penulisan secepat yang mungkin. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita ada stage kedua selepas kita menghabiskan penulisan discussion kita. Step kedua ialah editing. Bila kita nak edit nanti, kita boleh gunakan sebaik-baiknya sikap kita yang perfectionist tadi tu.
kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita edit thesis kita supaya menjadi thesis yang terbaik yang kita boleh edit. Okey? Jadi, langkah yang pertama tadi, kalau nak tulis, tulis cepat-cepat, tulis dengan segera, tulis jangan bertangguh. Ya? Tulis section by section. Katakan satu pagi kita habis satu section, petang habis satu section, satu hari kita dah habis 2 section kan? Jadi, itu yang kita buat tadi ya. Saya recap balik apa yang kita bincangkan pada malam ini. Di bahagian discussion, mula-mula kita convert semua data kita pergi kepada satu bentuk yang senang orang nak visualize. Kita panggil data visualization. Tukarlah jadi jadual ataupun gambar rajah. Kedua, kita kena explain gambar rajah ataupun jadual tersebut. Ini step 1, 2, 3 and 4 tadilah. Step 1, explain table of figure. Step 2, insightful interpretation. Step 3, generalization and exception. Yang ni kalau kita ada cukup data atau cukup bukti untuk membantu kita, boleh buat yang ini. Dan yang keempat, kena conclude setiap figure ataupun table yang kita bincangkan tersebut. Apakah significance dia dan apakah implikasi dia. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan buat malam ini. Teruskan menulis. Kalau anda rasa stuck, jangan bimbang. Lebih baik kita tulis walaupun tulisan kita tak sempurna, kerana you can always edit a bad page but you cannot edit a blank page. Terima kasih semua. Saya berharap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya malam ini. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat malam.